Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar dari 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. Jam telah menunjukkan pukul 11, 2 pagi ya, so kita akan mula. Hari ini ialah 26 Mei 2021, hari Rabu. Cikgu faham hari ini ialah cuti umum kan, hari Wisat. Tetapi bagi saya uh, anda sudah banyak cuti lah. Terlalu banyak cuti sudah. Jadi saya rasa kita teruskan ini Google Meet, saya rasa tidak ada masalah. Kita jangan terhad ataupun terkongkong kepada masa ataupun hari yang telah ditetapkan. So kita buat sahaja ikut jadual, harap jangan marah. Okey, 1 jam saja kan. Lagipun mata pelajaran lain saya rasa cikgu percaya tidak ada kan. Okey, nanti kita akan sambung ini. Masa awak pergi ambil nota dalam plastik beberapa minggu yang lepas itu, dalam itu ada ini. Mesti ada ini ya. So awak cari, keluarkan, nanti kita akan pincat. Okey. Jadi kita sambung dulu ini ya. Muka surat 12. Okey, contoh 16. Kita habiskan 2 contoh di sini ya. Contoh 12B. Contoh 12B ya. Okey, kita cuba habiskan supaya kita boleh pergi ke yang kita sebutkan tadi itulah. Okey. Seorang penghantar barang perlu menghantar barang ke setiap lokasi yang ditunjukkan dalam graf. Ini penghantar barang sekarang ini yang popular lah, Grab kan. Setelah apa kita kata MCO ataupun pandemik sejak tahun lepas, ini Grab ini menjadi satu bidang pekerjaan yang sangat popular juga sebenarnya. Dan kalau anda pernah tengok kalau betul-betul driver Grab itu kalau betul-betul dia rajin untuk hantar barang ini, gaji 1 bulan boleh cecah hampir lebih 10,000 pun ada. Kalau dia betul-betul rajin lah, mungkin satu hari itu dia kerja 12-14 jam untuk hantar barang makanan. Boleh capai tinggi gaji dia. Okey. Jadi inilah antara lokasi ya, setiap lokasi. So ini titik-titik atau bucu-bucu ini adalah lokasi. Lokasi ya, setiap tempat lah. Okey, setiap bucu mewakili lokasi yang berbeza dan pemberat. Dalam ini ada pemberat. Pemberat ini ialah jarak dalam kilometer. So mungkin anda boleh mana highlighter saya? Sini. Okey. Jadi ini pemberat ini ialah jarak dalam kilometer, lokasi ialah bucu okey, tepi itu ialah jarak dalam kilometer okey. Okey. Dan kita sambung. Penghantar barang itu memulakan perjalanan di P. Ini tempat dia mula, P ya. Okey, mula. Kemudian dan perlu berakhir di X. Okey, mula dan akhir. Mula dan akhir. Okey. Sudah? Okey. Semua ada pemberat. Okey. Nombor 1. Kenal pasti semua laluan yang melalui setiap bucu tanpa mengulang tepi yang sama. Kita tak boleh ulang tepi yang sama.
Kalau ikut jawapan yang saya ada di sini, ada 5 laluan. Sebab dia kata semua laluan kita perlu tulis. Dan melalui setiap bucu. Melalui setiap bucu dari P pergi ke S. Okey. So kita mula. Okey, yang pertama saya guna warna biru. P pergi ke Q. Q boleh pergi ke V sebab ini tidak ada arah. Maksudnya dua-dua arah boleh pakai ya. And then Q pergi ke V ya. V pergi ke U. Lepas itu U pergi ke T. T pergi ke W. Masuk sini W. Lepas itu W pergi ke R. Okey. Dan akhir sekali R pergi ke X. Okey, ada nampak? Semua bucu kena lalui. Semua bucu kena lalui. Okey ya. Jadi jawapan pertama saya untuk nombor 1 Okey. Kita boleh pergi P ke Q and then ke P ke Q ke V. Lepas itu ke U, ke T, ke W, ke R dan akhir sekali ke S. Ada 8 bucu. Memang 8 bucu di sini ya. So kita kena lalu semua. Tapi tidak boleh ulang tepi ya. Ulang tepi yang sama tak boleh ulang. Maksudnya contohnya kalau tadi dari sini T masuk V lagi, baru pergi V, tak boleh lah sebab T sudah lalu tadi kan. Tak boleh lalu lagi ya. Itu masuk soalan ya. Okey, kemudian yang kedua. Kita ada 5 jawapan nanti. Sebab dia kata kena pasti semua. So kita buat semualah. Okey contoh 16 muka surat 12 Okey, lepas itu yang kedua. Apa lagi laluan yang boleh kita lalu? Okey, kita masih perlu mula dari P ya. Ingat mesti mula dari P. Okey, pergi ke Q. Lepas itu Q pergi ke R terus. Boleh, terus R. Lepas itu R pergi ke W. W pergi ke V. V pergi ke U. U pergi ke T dan T terus pergi ke X. Ya, ini yang berwarna ungu ini pun salah satu Salah satu. Dia boleh terus tapi dia memang melalui semua bucu kalau kita baca di sini ya. So P pergi Q, lepas itu pergi R, pergi W, pergi V, pergi U, pergi T, akhirnya pergi X. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mesti 8 pucu semua dilalui ya. Semua kena lalu. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Ketiga ialah kita mula daripada P juga. Tapi saya bergerak P pergi ke U. U pergi ke V. V pergi ke Q balik. Q pergi ke R. R pergi ke W. W pergi ke T. Dan akhir sekali T pergi ke X. Sampai juga yang hijau ini. Yang hijau So P pergi ke U. U pergi ke V. V pergi ke Q. Q pergi ke R. R pergi ke W. W pergi ke T dan akhir sekali pergi ke S. Sama juga 8 pucu semua dilalui Memang banyak laluan di sini. Sebab dia banyak pucu. Banyak tepi juga. Okey, yang keempat. Yang keempat.
Okey, kita tukar lagi warna. Warna apa leh? Okey, warna merah lah. Okey, yang keempat, okey, P, masih mula dari P ya. Okey, saya bergerak ke P pergi ke U, and then U pergi ke T terus. Lepas itu T pergi ke V, V pergi ke Q, Q pergi ke R, lepas R saya pergi ke W dan W pergi ke S. Ya, boleh juga. Oh. So P, U, T, V, Q, R, ini adalah W, akhir sekali S. Okey, ini yang keempat. Okey. Dan akhir sekali, saya guna highlighter. Okey. P pergi ke U. Ya. P pergi ke U. Lepas itu, U pergi ke T. T pergi ke W. W pergi ke V. V pergi ke Q. Q naik pergi ke R. Lepas itu R pergi ke S. Ini juga satu laluan. Dia tidak ada petintir ya. Tidak ada. So, P pergi ke U, U pergi ke T, T pergi ke W, W pergi ke V, V pergi ke Q, Q pergi ke R, R pergi ke S. Ada 5 laluan. Sangat banyak di sini ya, 5 laluan. Okey, kelima-lima kita perlu kenal pasti. Jadi nanti kalau exam banyak titik pucu macam ini, lebih banyak kita perlu buat lah. Dan biasanya saya percaya kalau dalam peperiksaan sebenar nanti tidaklah kita bagi begitu banyak pucu sebab dia memerlukan masa yang agak banyak. Okey? Tapi ada 5 laluan, semua kena tulis. Tulis pada muka surat 13. Saya tulis di sini sebab saya nak tunjukkan gambar raja di sini. So muka surat 13 lah tempat untuk awak tulis. Di situ ada ruang kosong kan? Okey? Sudah semua? Hello? Okey. Kalau sudah, dia kata kita yang kedua, kita nak kena pasti jarak yang terpendek antara laluan-laluan tersebut. So, kita perlu kira lah mana satu laluan yang paling pendek. Okey, kalau nak kira laluan paling pendek, kita kena buat catatan dulu. Okey, P bagi Q 6, Q bagi V 5, V bagi ke U 4. Okey, catatkan. U pergi ke T 12, T pergi ke W 2, dan W pergi ke R 3, dan R pergi ke S 7. Nanti awak tambahkan semua ini. Tambahkan semua. Okey, tapi saya catat dululah supaya nanti senang sekaligus kita kira. And then yang kedua, P pergi ke Q 6. Okey. Q pergi ke R 8. R pergi ke W 3. W pergi ke V 9. V pergi ke U 4. U pergi ke T 12. Dan T pergi ke S. T pergi ke S itu berapa? 6. Okey. Kemudian laluan ketiga, P pergi ke U 8. U pergi ke V 4. V pergi ke Q 5.
5, ini 5. Okey, lepas itu Q pergi ke R 8, R pergi ke W 3, W pergi ke T 2, T pergi ke X 6. Laluan keempat, P pergi ke U 8, U pergi ke T 12, T pergi ke V 10, V pergi ke Q 5, Q pergi ke R 8, R pergi ke W 3, W pergi ke S 4. Dan akhir sekali, P pergi ke U sekali lagi 8, U pergi ke T 12, T pergi ke W 2, W pergi ke V 9, V pergi ke Q 5, Q pergi ke R 8, dan R pergi ke S 7. Okey, sekarang jumlahkan satu demi satu buat pada muka surat 13 itu. Okey, saya naikkan sikit. Okey so saya buat di sini untuk bahagian yang kedua. Saya buat satu-satu. Laluan satu tadi saya bulat satu kan. Ini satu Okey, 6 tambah 5 tambah 4 tambah 12 tambah 2 tambah 3 tambah 7. So jumlah dia 39 kilometer. Okey, kira macam ini Dan yang kedua, 6 tambah 8 tambah 3 tambah 9 tambah 4 tambah 12 tambah 6. Okey. 48 kilometer. Okey. Dan yang ketiga, 8 tambah 4 tambah 5, 8, 3, 2, 6. Okey, kira 36. Okey. Dan yang keempat, 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 4. Okey, kira 50. Oh, ini laluan yang jauh Dan akhir sekali nombor 5, laluan 5, 8 tambah 12 tambah 2 tambah 9 tambah 5 tambah 8 tambah 7. 51. Ya, 51 kilometer. So, mana satu laluan paling pendek? 36 paling pendek kan? Ini laluan paling pendek. Jadi kita tulislah. Jadi laluan laluan dengan jarak terpendek ialah laluan nombor 3 tadi P pergi U pergi V pergi ke Q pergi R pergi W pergi T pergi X. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iaitu 36 kilometer. Buat kesimpulan macam inilah. Tuliskan. Saya berikan awak 20 saat. 20 saat untuk lengkapkan bahagian ini. Nombor 1, nombor 2. Ini dia banyak sikit tapi memang banyak sikit laluan yang berkemungkinan. Kalau anda sebagai penghantar, kita mesti cari jarak yang paling dekat kan, paling pendek kan. Dia jimatkan masa, jimatkan minyak kan, jimatkan banyak jimat lah kalau kita menggunakan laluan yang lebih pendek. 36 kalau banding dengan yang paling tinggi tu, paling jauh itu 51. Takkanlah kita nak pergi 51 tu kan. Carilah laluan yang paling pendek supaya lebih cepat barang yang kita nak sampaikan kepada sampaikan kepada pemilik lah.
Okey, dah? Elvina, sudah? Elvina Enes? Elvina. Oh, sudah. Nur Aliana, nampak wawasan. Sudah? Siap salin? Belum, sikit lagi. Alright. Okey, sudah. Okey. Jadi kita pergi ke soalan C ya, soalan yang terakhir dalam modul dalam nota kita ini. Okey ya, ini sepatutnya tadi awak tulis di sinilah. Ada banyak luang ya. Okey. So sekarang kita pergi ke C. Okay, kita pergi ke C ya. Sama jugalah, lebih kurang sama dengan soalan B tadilah, permintaan dia memang nak menyelesaikan masalah di sini ya. Okey. Raja menunjukkan rangkaian, rangkaian berbaikan yang berhubung beberapa ruang dalam sebuah rumah. Pemberat mewakili isi padu dalam meter padu air yang boleh disalurkan dalam satu tempoh masa tertentu. So, nombor-nombor ini mewakili isi padu air. Isi padu air. So, mungkin kita boleh highlightkan dulu. Pemberat ialah isi padu air. Kemudian dalam tempoh masa tertentu. Seorang tukang pipe ingin menentukan isi padu maksimum air yang boleh disalurkan kepada setiap ruang dalam suatu masa. Ini bukan Lucy ya, lukis. Lukis tukang. Salah type. Lukis satu bokok. Bokok. Lukis satu bokok yang menunjukkan isi padu maksimum air disalurkan ke setiap ruang. Kemudian tentukan jumlah isi padu maksimum air tersebut. Jadi kalau kita tengok beberapa ruang dalam sebuah rumah. Apa maksud beberapa ruang? Apa maksud ruang ini? Ini maksudnya ialah bucu. Mungkin ini tandas ke, ini bilik tidur ke, ini bilik mandi ke, ini apa lagi, bilik tidur ke, bilik store ke, kan? Itu ruangan-ruangan di dalam sebuah rumah. Sekarang lukis satu bokok. Lukis satu bokok yang menunjukkan isi padu maksimum. Wow, isi padu maksimum. Maksudnya lepas kita tambahkan semua, dia paling banyak. Jadi di sini sebenarnya awak kena faham dulu apa maksud pokok. Pokok ialah kita perlu menyambungkan, menghubungkan semua bucu di sini. Bucu ada A, B, C, D, E, F, G ya. Ada 7 bucu. Sini ada 7 bucu ya. Semua kita kena hubungkan ya. Dan dia tidak boleh ada kitaran. Tak boleh. Maksudnya dia tak boleh tutup. Macam ini kitaran dia memang tutup kan. Tak boleh sebab dia nak bokok. Bokok memang tak boleh tutup. Bokok memang tak boleh tutup. Jadi apa langkah pertama kita? Jadi kita cuba cari, kerana dia nak maksimum kan, kita cari nombor paling besar, pemberat paling besar. Contohnya di sini pemberat yang paling besar 12, 10, 15, 13, 23, 20, 34, 28, 24, 25, 36. Yang paling besar 36. Maksudnya
nanti laluan yang kita nak BC mesti ada. BC mesti ada sebab dia nombor yang paling besar. Ada lagi? Pemberat yang paling besar ialah 34 kan? Ada nampak 34? Ini 34. So kita sambungkan C kepada T. Tapi you kena ingat apabila you sudah pilih ini dua, bolehkah kita pilih BT lagi? BT tak boleh pilih lagi ya. Sebab dia tak boleh tutup, dia tak boleh ada kitaran. Jadi B ni mesti sambung kepada A saja kan? Sebab tidak ada laluan lain daripada B. B ini tak boleh pergi ke D kan? So hanya boleh pergi ke A lah, 25. Okay. Lepas itu sama juga A dan D tak boleh disambungkan. Jadi A dan D kalau tak boleh disambungkan, kita sambung A pergi mana? Kita sambung A pergi ke F. Kita sambung A pergi ke F. Okay. Cikgu tak dengar. Sekarang tengah? Dengar. Ya, saya belum cakap lagi sebenarnya. Okey. Saya rasa saya cari kesilapan saya. Okey, 25 ini tak boleh. Kita boleh tukar. Saya tukar. Ini saya tak nak, ini 25 belum cukup besar. B ini boleh kita buang. Kita tukar kepada TA. Ini TA boleh. 28. Jadi maksudnya B pergi C, C pergi T, T pergi A pergi F. Ini tak nak, ini tak nak. Ini tak nak. Ini 25 tak nak. Okey, tak mau sambung sini. Sambung sini. D pergi A pergi B. Okey, lepas itu F pergi ke E. Lepas itu E pergi ke G. Ini saja yang boleh kita ambil. Iaitu 13 dengan 15. Okey, jadi sekarang awak lukiskan laluan ini ya. Awak lukiskan laluan ini. Okey, ini ya. Okey, ini ialah G. Ini E. Ini F. Ini A. Okey, lepas itu dari A pergi ke T ya. Kalau tadi kita melalui BA itu, dia bukan maksimum. Dia bukan maksimum lagi sebab ini 25, ini 28. Ambil 28 Okey. Sampai ke C, turunkan. Okey. So ini C. Dia tak boleh tutup, tutup habis. Tak boleh tutup. Ini tak boleh kitaran sebab dia nak bokok. Okey, kemudian B di sini ya. Okey, so B boleh letak sini, B. Okey, so A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 pucu. So kita sudah tuliskan ini 36. Ini 34, 28, 12, 13, 15. Okey, jumlahkan. Okey, so jumlah isi padu maksimum. Air. Dia nak yang maksimum Okey, kita ambil yang paling banyak lah. Yang ini ya. 12 tambah 13 tambah 15. Asalkan tambah lah, tak kisah tambah siapa dululah. 28, 34, 36. Kena ada 7, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 pucu, 6 tepi lah kalau nak buat pokok. Kalau bokok dia ada satu saya lupa beritahu. Kalau bokok dia punya bilangan tepi mesti 1 kurang daripada bucu. Kalau bucu 7, tepi 6. Kalau bucu 10,
bucu 10, tepi dia 9. Dia kurang 1. Itu untuk pokok. Untuk pokok. Mungkin saya tulis di sinilah. Pokok bilangan bucu adalah sama dengan bilangan tepi tambah 1. Tepi tambah 1. Ini rumus saya lupa beritahu. Okey. Mungkin awak catatlah. Bilangan bucu sama dengan bilangan tepi tambah 1. So, ini jumlahkan akhirnya berapa? 138 meter padu. Unit boleh ambil dari soalan meter padu, isi padu dia. Oh, tak nampak ni. Saya kecilkan sikit dah. Ini dia. Baik. Boleh nampak semua? Boleh So, itu untuk C Untuk C. Okey, dah? Semua sudah? Kalau sudah, kita sambung boleh? Hello? Gracie, sudah Gracie? Jessica? Jessica? Sudah. Jessica, hari ini Jessica seorang saja. Jessica apa? Jessica Long. Ya, Jessica. Dah, okey. Jessica S tidak ada. Okey. So, kita pergi ke modul yang cikgu sebut tadi Tetapi saya akan pilih dulu soalan-soalan tertentu Untuk ini kita pilih soalan 17. Pergi ke soalan 17. Ada nampak 17? 17 and then 17 B boy. Ini yang baru kita belajar ini. Baru kita belajar, baru kita belajar. Ni kita tengok sekejap ini. Okey, saya sudah photostat untuk awak kan. Jadi kalau anda memang sudah ambil nota saya dalam beg plastik itu memang ada ini. Sudah awak ambil Okey, tulis nama di depan Okey, Encik Hairil merupakan seorang usahawan muda yang ingin membuka sebuah kedai alat tulis. Oleh itu, beliau telah membuat temu janji dengan 6 buah syarikat pembekal di sekitar Alostar bagi membincangkan urusan pembekalan alat tulis ke kedai barunya.
Jarak antara 6 buah syarikat tersebut ditunjukkan dalam jadual 17.2 di bawah. Okey. Jadi ini kedudukan 6 syarikat itulah. So Encik Haidir dia nak berjumpa dengan 6 syarikat tersebut untuk berbincang dengan urusan pembekalan alat tulis. So di sini kita ada syarikat A, B, C, D, E, F. Ada 6 So syarikat dia awak boleh tulis di sini A, B, C, D, E, F. Kita ada 6 syarikat. So 6 syarikat inilah ialah bucu dia. Ini ialah bucu. Bucu kita punya rangkaian. Bucu rangkaian kita. Okey, so nombor 1 di bawah soalan dia. Baca soalan di bawah nombor 1. Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan graf pemberat. Ini graf pemberat di ruang jawapan. Untuk menunjukkan hubungan rangkaian antara ke-6 syarikat tersebut. Okey, so 2 markah. So kita buat di sini. Di belakang dia ada kan? Dia sudah bagi awak bucu. A sampai ke F. A sampai ke F. Okey, so kita tengok. Okey, saya ada satu soalan lagi di tepi. Okey, so kita tengok bersama. Kita sambungkan. Kita sambung-sambungkan saja. Senang. Okey. Alright. Jadi A ke B. A ke B 5 km. Mana A ke B? Okey, sambungkan A ke B. Kita sambung tepi sajalah. Yang bulat ini adalah bucu. Bucu dia. So A ke B 5 km. Tuliskan 5. Tak perlu tulis unit. Tak perlu 5 saja. Sebab itu jarak dia. Lepas itu baris yang seterusnya A pergi ke E. A pergi ke E. Okey, sambung. A pergi ke E. A pergi ke E ialah 12 km. Tuliskan. Okey, lepas itu A pergi ke F. 3 km. Sambung 3 km. A pergi ke F. Guna pembaris. Okey, lepas itu C ke B ke C Ini ada salah typing. B, C. B dan C. B dan C. B dengan C. 16. 16. Okay, lepas itu B dan E. BE. BE 8. Ya betul 8. BE 8 So sambungkan BE. Okay, 8. C dan D 10. CD 10. Okay, 10. Kemudian CF 20. CF. CF sini CF. Okay, CF. Ini 20. So mungkin 8 ini saya contoh lah. Saya 8 di sini sikit supaya tidak terlalu dekat. Adjust sikit lah. Dan akhir sekali ialah 4 ialah D dengan E. D dengan E ini dia. D dengan E 4. Kita tuliskan ini. 2 markah. Senang kan? Senang. Okay. Okay, mungkin saya okay. Ini dia. Okay, so inilah rangkaian yang perlu awak sambungkan. Rangkaian. Okay. Kalau you tengok memang dia punya bucu semua dalam satu bulatan kan? Dalam satu bulatan supaya dia boleh dihubungkan mana-mana. Senang. Okey. Yang kedua ini. Sekarang dia nak lukis satu pokok
Tadi saya sudah kata pokok dia mesti menghubungkan semua pucu. Tetapi tidak boleh ada kitaran, tidak boleh tutup. Okey. Tidak boleh tutup. Kemudian dia mesti minimum, jarak minimum. Jarak minimum. Itu soalan je, jarak minimum pokok tapi dia jarak minimum. Kalau jarak minimum, mana boleh jarak minimum Ada idea? Mungkin seseorang jawab saya Marilyn. Ya, Marilyn. Boleh bacakan laluan awak yang jarak minimum untuk membentuk pokok. Kita mestilah pilih tepi-tepi yang lebih pendek lah. Sebab itu jarak lebih pendek kan. Dia nak minimum. Minimum maksudnya paling dekat lah. Paling pendek jarak dia. Mungkin boleh cuba. Yang lain cuba juga. Marilyn, ya. Marilyn? Kejap cikgu. Okey. Ya, saya terlalu cepat minta jawapan. Yes, any idea? Kalau kita tadi kata ada enam bucu, dia mesti berapa tepi ya? 5 tepi saja. Ini untuk pokok. Tadi ini awak kena ingat lah. Kalau kita nak buat pokok, sebab pokok dia memerlukan semua, menghubungkan semua pucu. So kita ada 6 pucu, tepinya hanya boleh 5. Tepinya hanya boleh 5. FABEDC. Tepat sekali Nur Hayati. Saya nampak jawapan awak. Kalau tak silap Nur Hayati Betul ke? Tengok sekali dulu. Nur Hayati ya. FABEDC. Okey, dia punya jawapan kita tengok FABEDC. Tepat sekali ini laluan dia untuk pokok. Tengok semua bucu dihubungi. Kemudian kalau kita tengok dia punya tepi-tepi itu pemberat memang kecil. 3, 5, 8, 4, 10. Ini antara yang kecil. So kalau jumlahkan itu mesti yang minimum. Betul. Ini jawapan yang betul. Terima kasih Nur Hayati Okey, so kita bagaimana kita nak buat di bawah? Kita nak buat di bawah macam mana? So kita sambungkan lah. FA AB BE ET dan juga TC. Ini saja kita sambung. Atas sikit. Ataupun saya kecilkan sikit. Ini dia. Supaya boleh nampak Okey ini. Okey, yang kuning itu saya pindah ke bawah. Kemudian kita tulis juga ini 3, pemberat mesti tulis 5, 8, 4, 10. Okey? Ini kita pindah ke bawah. Kalau kita tengok 6 pucu, betul tak 5 tepi? 1, 2, 3, 4, 5. Memang 5 tepi. 5 tepi
Okey, dah? Okey, kalau sudah saya naikkan sikit Okey, so berapa jarak minimum? Okey, so 3 jarak minimum 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 10. Okey, so ini ialah 30 kilometer. Jarak yang minimum untuk menghubungkan ke enam syarikat 30 kilometer sahaja. Ini adalah berkaitan dengan jarak. Jarak. Okey. Sudah? So soalan ini kalau kita tengok dia bahagian ini tadi 2 markah, ini 3 markah, 5 markah ini. Tidak susah untuk kita skor 5 di sini. Kalaulah andai kata adalah soalan macam ini kan. So soalan ini melibatkan rangkaian, lepas itu melibatkan pokok. Kali ini exam saya rasa ada pokok. Tapi saya lupa nanti sampai masa dia saya akan beritahulah apa yang akan diuji sebab saya tengok sudah lupa soalan dia. Okey. So ini nanti ambil gambar muka surat ini ambil gambar. So nanti dalam nota ini ini ialah ambil muka surat 13 sahaja. Sebab muka surat 13 atas bawah ada jawapan kan. So ambil satu muka surat. Lepas itu ambil ini satu muka surat. So satu murid dua muka surat. Satu murid dua muka surat. Faham dua muka surat. Ambil gambar hantar terus pada pukul 12 nanti. Belum lagi Kita ada 10 minit lagi. Saya akan cuba habiskan beberapa soalan lagi. Ini sebab kita sudah belajar. So saya pergi dulu. Okey So ini sudah 17. Okey, sekarang kita balik ke soalan 1. Soalan 1. Ini adalah format yang terkini lah untuk SPM format baru KSSM memang macam ini Okey. Tapi tajuk dia tidak ditetapkan mana di soalan mana taklah. Okey. Okey, soalan ini suruh kita buat apa? Ini bab mana ini sebenarnya? Ini adalah bab mana? Bab 4. Kalau masih awak ingat, apabila kita buka sekolah hari itu bulan 4, kita terus pergi bab ini kan, operasi set. Okey, so bahagian ini minta kita buat lorekkan. So kita lorek lah. Yang pertama ini, persamaan dia ialah A persilang B, ada nampak ini? Ini Jangan kata tak ada ada nombor 1 ini. So mana kita nak lorek? Okey, so kita tulis, masih ingat ke? Kita tulis apa? Kita tulis nombor kan? Okey, satu ruang satu nombor 2, 3, 4, 5. Okey, lepas itu kita nak isikan apakah nombor di dalam set A. Set A ialah segitiga kan? Segitiga ini. So A ialah nombor 1 dan 2. Okey, bersilang mesti sama. Okey, B, B, maksudnya tutup B. Bukan B. Bukan B Mana bukan B saya tutup B lah. Tutup B Ini tutup B. B ini tutup. Kalau tutup tinggal nombor apa? 1 dan 5. Okey, 1 dan 5. Luar B 1 dan 5. Okey, sekarang kita nak ini bersilang kan? Apa maksud bersilang? Bersilang maksudnya ambil nombor yang sama. Kiri kanan ini apa nombor yang sama? 1 kan? Ya. So anda hanya perlu lorekkan ruangan nombor 1. Itu jawapan. Lorek dengan kemas.
gunakan pembaris. Gunakan pensel. Saya guna pen di sini untuk lebih terang lah. Ini dia jawapan. 1 markah. 1 markah. Okey, 1 markah. Okey. Lepas itu saya teruskan. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kalau kita tengok atas persamaan dia ialah kita diminta kurungan A kesatuan B. Lepas itu tutup kurungan bersilang dengan C. Ini ada gabungan. Ada kesatuan, ada bersilangan. Ada kesatuan, ada bersilangan. Okey, so kita buat sama. Nombor dia sama sebab gambar raja dua-dua ini sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tuliskan. Kurungan ikut kurungan. Nombor dalam set A. Set A 1, 2. Okey, kesatuan. Nombor dalam set B. Ini set B B ini set B, tutup saya ni. Ini dalam, ini set B kan, segi 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, tutup. Bersilang. Nombor dalam set C. C ialah segi 3 ini. Segi 3 ini. Nampak jelas kan? 4, 5. 4, 5. Okey. 4, 5. Okey, lepas itu apa? Okey, so kita tuliskan kesatuan dulu. Apa maksud kesatuan? Kesatuan maksudnya semua. Ambil semua ini. Okey, so 1, 2, 3, 4. Itu semua. 1, 2, 3, 4. Walaupun 2 itu ada 2 kali, tapi kita tulis sekali. Lepas itu bersilang. Okey, yang nombor 4, 5 masih ikut. Ini masih ikut. Okey. Lepas itu bersilang sekali lagi. Ini ialah bersilang. Bersilang maksudnya apa? Nombor yang sama. Kan? Nombor yang sama. Apa nombor yang sama? 4. So 4 sahaja. So jawapan dia ialah nombor 4 sahaja. Nombor 4 sahaja. So lorekkan nombor 4. Lorek dengan kemas. Jangan terkeluar daripada ruang yang sepatutnya lah. Contohnya macam saya. Lorek dengan kemas. Itu sangat penting. Jadi kalau nak pemberian markah, ini 1 markah, ini 2 markah. Kenapa ini 2 markah? Kerana dia ada 2 operasi. 1 kesatuan, 1 bersilangan. Kalau nombor 1 tadi hanya 1 iaitu bersilang. So ini soalan 3 markah. Dalam SPM lama memang soalan ini ada. Suruh kita lorek, selalu ada. Selalu ada. Okey. Dah? Siap? Boleh saya sambung? Satu lagi soalan, nombor 2. Nombor 2 sangat senang. Nombor 2, sudah? Muhammad Daniel Ashraf, sudah siap salin? Sudah juga, sudah. Very good. Okey. Kita pergi soalan 2 sebagai penutup kita pada pagi ini. Mungkin semua sudah lapar. Okey. Alright, ini dia. Jadual menunjukkan kajian tentang restoran makanan segera yang menjadi pilihan bagi 150 buah keluarga. Okey. So yang suka makan KFC 40%, McDonald 34%, Pizza Hut 18%, Nando's 6%, lain-lain 2%. So kalau kita tambah semua, ada ke ini 100%? Kita kena tambah dulu. Tambah 74, 84, 9, okey, memang 100%. Okey. Okey, so sekarang kita kena cari berapa bilangan setiap bilangan keluarga setiap makanan segera ini 40%. Berapa So awak jawab di tepi.
40/100 darab dengan jumlah 150 buah keluarga. Ini 150 Okey. Jadi ada 60. Maksudnya daripada 150 buah keluarga yang dipilih untuk buat kajian, 60 keluarga suka makan KFC. Lepas itu kalau McDonald 34/100 darab 150. So ini ada berapa Ini saya kena kira dulu. 34 darab 15. 51. Okey. Kemudian untuk 18%, ini per 100 juga, darab 150 27 keluarga. Okey, kalau 6/100 darab 150, 9 keluarga. Dan akhir sekali, kalau you tak nak kira pun boleh, kalau nak kira pun boleh. Sebenarnya ada banyak cara untuk kira. 3 keluarga. Dan jumlah keluarga di sini kalau saya tambah, memang 150 buah. 150 buah keluarga. Okey, jadi kita jawab kepada soalan. Kita jawab kepada soalan, hitung bilangan keluarga yang pilih restoran KFC dalam asas 5. Dia nak asas 5. Okey, tapi nombor-nombor di sini, nombor-nombor kita di sini semuanya dalam asas berapa? Asas 10. Asas 10 Jadi sekarang kita nak asas 5. So kita tengok KFC. KFC ada berapa bilangan kalau kita tengok kecilkan. Okey, kalau kita tengok bilangan keluarga yang suka KFC. Bilangan keluarga yang memilih KFC 60. Ini nombor 60 ini adalah dalam asas 10. Boleh awak catat ini dalam asas 10. Sekarang soalan minta kita asas 5. So tukar kepada asas 5. Bagaimana asas 10 bagi asas 5? Bahagi 60 bahagi 5. Kita nak tukar asas 5. Okey, 5 darab 12. 60. So baki dia kosong. Okey, bahagi lagi 5. 5 darab 2. 5 darab 2, 10. So baki dia 2. 12 tolak 10, 2. Okey, kemudian akhir sekali 2 tak boleh bahagi 5. Kosong lah. 5 darab kosong. Kosong So 2 tolak kosong, 2. So dari bawah baca ke atas. Dari bawah baca ke atas. So dia punya jawapan 2 sifar asas 5. Ini jawapan dia, 2 markah. Okey, 2 markah di sini. Markah pertama awak boleh tukar. Awak boleh cari 60. Ini pentinglah. So langkah ini sebenarnya 1 markah lah. Ini 1 markah dan ini jawapan 1 markah. Okey. Ini asas nombor yang kita sudah belajar bab 2 dulu kan. Okey, kemudian B, bilangan keluarga yang pilih Pizza Hut dan Nandos. Tetapi sekarang dalam asas 7. Cara dia sama. Cara dia sama. Asas 7. Mana asas 7? Asas 7. Okey, asas 7. Okey, so bilangan keluarga yang memilih Pizza Hut dan Nandos. So Pizza Hut kalau tengok jadual atas ada 27 Pizza Hut, Nandos ada 9. So jumlah dia 36 asas 10. Tapi kita nak tukar kepada asas 7 Okey, so kita bahagi. Okey, 36 bahagi 7. 7 5 35. So baki dia 1. Lepas itu bahagi lagi 7.
5 tak cukup tolak 7 kan? So kosong. Okey, so sini kosong. So baki dia 5. So naik atas, dari bawah ke atas, bacaan dia 51 asas 7. Sama juga 2 markah di sini. Okey, 2 markah. Jadi ini 1 markah, ini 1 markah. Okey. So ini soalan 1, soalan 2 tak payah ambil gambar hantar, tak perlu. Yang perlu ambil gambar ialah muka surat 13 dalam bab 5, 13. Kemudian tadi ini dalam naskah ini ada satu soalan tadi kan 17B itu. Itu satu muka surat. So satu murid 2 muka surat. Satu murid 2 muka surat. Ambil gambar hantar. Ambil gambar hantar. So kepada yang sudah okey, so saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi inilah walaupun tidak ramai. Tapi saya mengucapkan terima kasih. So saya rasa itu saja untuk pagi ini. Anda yang sudah siap itu bolehlah left group. Thank you very much. Bye bye. Satu lagi. Jumpa esok. Esok ialah Khamis. Waktu kita 7.30 hingga pukul 9. Link yang sama. 7.30 hingga pukul 9. Awal bagi tolong bangun awal 7.30 bagi esok. Okey, so itu saja pagi ini. Sekian, terima kasih. Bye bye.